sebelum anda masuk hutan, anda mesti buat preparation. Pertama-tama sekali, kesihatan. Ya, by right, ya, kalau dalam tentera, you have to do the pemeriksaan kesihatan untuk pegawai 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Sihat ke tak sihat kena pergi. 2 tahun sekali. So, siapa ada duit, korang ada panel ni semua, pergi check. At least once per year. Ya, kalau je check, kata ada kecil manis, ada darah tinggi, nak masuk hutan ni tolong bawa ubat sendiri. Macam saya, dekat sini saya hanya buat untuk emergency saja. Kalau ada apa emergency, doktor boleh support. Okey, bila anda nak kata nak pergi trekking dalam hutan, preparation barang, contohnya bag, ini backpack, backpack yang ni tak boleh bawa pergi trekking. Ni tak cukup, okey. Dia mesti ada yang dekat pinggang, ikat dekat pinggang. Sebab weight ataupun berat bag ni dia bukan dekat bahu, So untuk trekking dia mesti ada bag berat dekat pinggang. Pinggang mesti grip dekat sini. Ini hanya support saja. Dia tak ke kiri, dia tak ke kanan. Dia tak ada berat. Dia berat bukan dekat sini, berat yang dekat sini. Itu bag dia yang betul untuk pergi trekking. Kemudian dalam masa trekking, sebaik-baiknya anda mesti ada kayu. Satu. Mesti ada kayu. Kalau berjalan dekat balak yang tengah melentang ni, tolong jangan langkah, termasuk dekat sini. Kena pijak dulu kayu tu. Takut bawah ni ada ular, ada lipan, ada kalajengking. So bila dalam hutan ni, dia mata kena buka, nampak luas. Telinga kena buka, dengar. So macam Roy cerita tadi, kalau kita pergi mandi, 2-3 orang sekali pergi, jangan pergi seorang-seorang. Sebaiknya bila pergi ramai macam tu, bukan semua mandi tau. Seorang mesti tunggu dekat atas. Sebab orang yang mandi dia tak tengok keliling. Tantah ular senduk baru turun kat hulu sungai. Dia akan nampak dia mandi kat sini. Dah 3-3 orang mandi, siapa nak tengok? Betul tak? Seorang kena tunggu sepatutnya. Lepas habis mandi, yang mandi tadi nak naik, orang yang tak mandi lagi baru dia turun. Itu keselamatan. Sebab dia kata pergi 2-3 orang, ataupun sebelum pergi bagi tahu pergi dekat mana-mana. Masa dekat kawasan perkemahan ni, walaupun tempat ni terang dan sebagainya, tolong jaga keselamatan. Pertama-tama sekali, apabila bangun tidur tolong cek kasut. Takut ada benda yang dia merayak-rayak masuk dalam kasut. Anda terus je pakai. Tengok rupanya ada lipan dalam tu, ada kalajengking kat dalam tu, ada ular kan masuk dalam kasut. So ketuk kasut tu dulu, tengok, okey, clear, baru pakai. Tok dalam main 4 wheel besok, no slipper, no sandal, tolong pakai kasut. Sebab you nak pijak brake, nak pijak minyak, apa tu dia kena pakai kasut. Four wheel drive ni senang saja. Iaitu power daripada enjin diagihkan kepada keempat-empat tayar. Okey, enjin ni power lah kan. Betul. Power melalui gearbox ni dia pergi ke belakang. Pergi ke tayar belakang, merah ni power. Dalam keadaan biasa, ini dia kedudukan. Power daripada enjin pusing tayar, 2 tayar belakang sahaja. Allah bantu. Baik. Apabila kita kata, tadi saya kata, power diagihkan kepada empat-empat tayar. Ini dia. Melalui transfer gear. Bila engage saja transfer gear, power daripada enjin ni gear dia pergi ke tayar hadapan. Ini bermakna tayar hadapan menarik kenderaan, tayar belakang menolak kenderaan. Ada 2 jenis kenderaan 4-wheel drive. Yang pertama, part-time. Part-time dengan full-time.
Apakah dia? Part time. Part time tadi ialah macam saya terang tadi, 2 tayar belakang saja menggerakkan kereta tu. Apabila dia masuk transfer gear tadi, baru dia jadi 4-wheel drive. Full time 4-wheel drive ni ialah setiap masa dia 4-wheel drive. Ini bermakna dia tak ada ini, dia tak ada ini, tak ada gear ni. Transfer gear dia ada follow sahaja. Jadi sekarang ni kalau kita tengok ada 2 line. Dengan menggunakan teknik macam ini, dia akan double power dia. Kalau dia tak boleh naik dengan single line, kita double dengan line macam ini, dia pun 50% lagi tambah naik. Okay, strap ni memang panjang daripada yang itu, lebih kurang 20 kaki. Yang ni pun kalau kita tak cukup, ini kabel ni tak cukup, kita boleh sambung dengan ini di pokok. Dan ini juga kita boleh tarik kereta mati. Kita menggunakan snatch strap kita panggil. Okey, lebih kurang 20 kaki. Jika kita pakai jack biasa, jack tu kita hubung kat mana? Bawah. Kalau kereta tu dalam lumpur setakat ini, boleh tak mengangkat dalam lumpur tu? Tak nampak pun axle kan? Jadi daripada yang ini, dia boleh naik sampai tinggi ni. Di tayar tu terangkat. Kalau dia duduk dalam lubang, itu halangan lah. Kita ambil batu besar ke, masuk dalam lubang tu, turun ni balik, kereta jalan. Dah naik. Jalan mana? Ni panggil side step. Ini bull bar. Itu lampu. Yang belah atas untuk nak isi barang lebih. Belah belakang kalau tengok ada cangkul apa semua. Okey, ini cukup set lah untuk nak pergi cabaran. Tapi kalau anda semua katalah berminat, katakan berminat nak masuk hutan macam ini, tukar tayar saja, okey, kena pakai tayar besar. Cuma kat body je. Tak payah winch, tak payah ni, tak payah ni. Dah boleh sampai sini dah. Tujuan angkat body tu ialah kerana nak masuk tayar besar. Itu saja. Kita mulakan aktiviti kita dengan pembentukan kumpulan, di mana kebanyakan peserta pada kali ini bukan saja datang daripada jabatan yang sama, malah ada daripada kementerian, daripada state ataupun daerah yang lain. So adalah penting kita mulakan dengan aktiviti ice breaking supaya masing-masing merasa selesa dan boleh bekerjasama di antara satu kumpulan. So bila saya tengok whistle, semua kena buat harimau. Harimau jantan tu depan ni ada harimau betina kan. You jangan okey? You tarik nanti. Kan? Takut nanti harimau betina mengamuk, dia cakap you I want an angry tiger. Lagi satu kali. 3-1 lah. Okey, kita. So selepas kita buat ice breaking tadi, kita dah bahagikan peserta kepada kumpulan masing-masing, dan setiap kumpulan dikendaki melakukan beberapa aktiviti di dalam kumpulan, pembentukan kumpulan. So, antaranya menamakan kumpulan, membuat cheers ataupun war cry pada kumpulan, dan juga memilih ketua kumpulan masing-masing. Masuk hutan. Wow. Happy. Malam tadi tidur peluk beg ni. Bila nak pergi ni? Wah, memang kalau pergi kerja ni tidur setengah baru nak bangun. Malam tadi tak boleh tidur. Nak datang punya pasal. Nak main 4-wheel. Okey. So yang ni kita panggil pelancong lah. So pelancong kalau ada lah, kalau ramai pelancong kat sini, selamat datang ke pusat peranginan Ulu Slim. Kita tunggu malam nanti memang berangin. Go go Raya! Apa yang kau cakap ya? Sembilan hari, ha ha, go go Raya!
saya nak you tunjuk pada ahli kumpulan you yang you nak kena jadi ketua kumpulan you. Boleh? Dah dapat. Man, sikit terus ke Man? Ready, 1, 2. Okey, jangan bergerak. Mau dah. Okey, yang betul tu. Betul kumpulan yang betul tu, dia duduk di sebelah kanan orang yang you baru tunjuk. Ni siapa? Ni lah ketua kumpulan yang baru. Siapa nama dia? Yalah, you tunjuk dia sebelah kanan dia lah. Kita frame juga. Habis dah, Wan? Tolong kan. Hitam. Tu pun boleh hitam. Biru ada. Hitam. Biru dan ada sini. So, Sebaik saja kita selesai, kita move to another program iaitu ataupun aktiviti yang kita panggil Sabo Tour. You have to go there, memorize, come back and draw. Buka, you tengok, right? You simpan dalam kocek. Don't share with anyone. Buka dan baca betul-betul, then you simpan. Tak nampak pula. Mari saya bacakan. Seperti biasa, Sabo Tour ni tujuan dia adalah simulasi untuk memberitahu pada tim dalam kumpulan tu bahawa trust is the most important thing or the most important element in getting a highly effective team. So sekiranya kumpulan yang tidak mempunyai tahap kepercayaan di antara satu team member dengan team member yang lain, maka tim itu tidak dapat bekerjasama secara menyeluruh. Sebab itu penekanan yang diberikan semasa debrief program Sabo Tour tadi adalah berkenaan trust, managing perception, telling what people that what you are or who you are actually, supaya mereka akan lebih faham, lebih mudah dan senang bekerjasama. Dia orang tak nak keluarkan Sabo Tour sebab macam mana? Ni saya nak tanya, kumpulan ni ada syak ke apa? Ada. Ada? Ni Yusha. Lagi? Semua dia nak syak. Orang yang disyaki. Kita kena jalankan perbicaraan. Jadi orang yang bersalah, dia akan bersalah. Orang yang tak bersalah ni, kita akan pastikan dia tak bersalah. Siapa nama? Yusri, Jufri, Faisal. Nama memang familiar kat penjara, selalu nama. Early back years dulu kan, when organisation or civilization people start to develop, people are very less on checking each others. What normally they base from trust. Working in a bank, especially at the counter, number one, you cannot trust your partner, right? When you are doing the dealing, right? But it's supposed to end there. You tak boleh trust dia masa you buat calculation and transaction. Tapi when you come back to the working environment, you still have to trust the team members because they are the team members. Now, trust is become slacking in the organisation because people are not spending more time together, knowing each other's, understanding everybody's expectation, and knowing what other people doing. Okay, that is number one. So if you want to have highly effective team yang bekerjasama yang efektif, number one, you have to build the trust. Okay, the trust is not about how you do works, but you spend more time, you know each other, then only you can start to have the trust.